اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati setiap daripada kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, hilangkanlah, angkatlah kegagapan yang ada daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman dan pengetahuan Al-Quran. Allahumma alhimna marashida umurina, ya Allah ilhamkanlah petunjuk pada urusan kami. Wa'a'idna min syururi anfusina, dan pelihara kami daripada keburukan dan kejahatan diri kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyibah, rezeki yang suci lagi baik. Wa amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan syifa penyembuhan bagi setiap penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-693 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan Ica Caca, Amidah Azmi, kemudian Nabi T.A, Khadijah, Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Simple 88 MK serta Khadijah 21 Aira yang berada di ruangan TikTok. Di FB pula ahlan-ahlan Kak Safiyah, Wagina Sikun, Kamiza Muhammad Amil serta Yaya Lia. Ahlan-ahlan Tuan Fauzan Muhammad dan juga Nurisah, Wan Hassan serta Wan Suid, Muhammad Noor serta yang lain. Ahlan-ahlan Muslimah Mahmud, Nur Asikin serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam syukur. Pada siri 693 kita telah tiba ayat yang kelima surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat 187. Maka seperti biasa kita nak mulakan dahulu dengan tadarus bacaan Al-Quran, kerana setiap huruf Al-Quran yang dibaca, walaupun tidak faham, setiap huruf Al-Quran yang dibaca akan beroleh 10 hasanah, 10 kebaikan. Dan satu ayat merangkumi puluhan, kadangkala ratusan huruf. Maka gandakan dengan 10 kali ganda. Lalu kita nak tadarus dulu, kemudian kita nak belajar 1-2 hukum tajwid sebagai ulang kaji, dan barulah kita lihat terjemahan. Dan yang terakhir yang merupakan poin penting kita nak mengambil tadabbur, nak mengambil ibrah dan pengajaran daripada ayat tersebut. Jom kita lihat ayat yang kelima, muka surat 187, surah yang ke-9 At-Taubah. Bagi yang ada Al-Quran, mohon buka Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, kita setiap hari akan baca mengikut turutan satu ayat yang kita nak ambil pengajaran, iktibar dan juga tadabbur bersama-sama ayat tersebut. Hari ini kita berada pada ayat yang kelima daripada surah yang ke-9 At-Taubah. Maka mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan sebarluaskan tag yang lain kalaulah rasa ianya adalah bermanfaat. Maka kita dah baca dah ayat tersebut. Apakah hukum tajwid yang kita nak lihat pada pagi ini? Kita nak lihat makhraj fa. Sebab huruf yang pertama adalah fa. Maka apakah makhraj fa? Kata para ulama rahimahullahu ta'ala, para ulama tajwid, huruf fa ini keluar min batinis syafati sufla ma'a atrafis sanayal ulya. Huruf fa ini makhrajnya adalah hujung gigi kacip atas. Hujung gigi kacip atas yang diletakkan pada bibir bawah. Pada bibir bawah. Maka bibir bawah apabila bertemu dengan hujung gigi kacip atas, maka di situ keluarnya huruf fa. Maka keluarnya huruf fa. Maka hujung gigi kacip atas perlu untuk bersentuh, diletakkan pada bibir bawah. Maka itu adalah makhraj fa. Apakah makhraj fa? Maka hujung gigi kacip atas diletakkan pada bibir bawah. Firman Allah, fa'iza, huruf za pula. Maka apakah huruf za? Maka huruf za adalah hujung lidah diletakkan pada hujung gigi kacip atas. Hujung lidah diletakkan pada hujung gigi kacip atas. Maka daripada situ keluarnya huruf za yang kita baca dan juga dha. Fa'iza, kemudian kita bertemu dengan nun ikhfa. Maka apabila dibaca dengan ikhfa, maka lidah dijauhkan daripada makhraj nun. Hujung lidah dijauhkan daripada gusi. Fa'iza salakha. Maka ini adalah dua makhraj yang kita ulang kaji. Apakah itu makhraj fa? Hujung gigi kacip atas bertemu dengan bibir bawah, dan juga za, hujung lidah bertemu dengan hujung gigi kacip atas. Ini sekadar ulang kaji. Saya pasti sahabat-sahabat yang sedang menonton telah mempelajari tajwid dengan lebih detail, dengan lebih mendalam. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki bacaan Al-Quran kita daripada masa ke semasa, insya-Allah. Okey. Kita dah selesai dah tadarus, kita dah ulang kaji tajwid. Jom kita lihat terjemahan. Kita nak lihat terjemahan dahulu sebelum kita ambil pengajaran daripada ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kelima, muka surat 187 buat yang baru join. Surah yang ke-9 At-Taubah. Ahlan-ahlan Marwani Ahmad, Azlina serta Ica Caca, terima kasih di atas perkongsian. Maznah, ahlan-ahlan kepada semua. Maka firman Allah, fa, maka, iza, apabila, insalakha, telah berlalu. Insalakha, berlalu. Insalakha selalunya digunakan untuk menggambarkan kulit yang dipisahkan daripada binatang. Bila meniak kulit, bila pisahkan kulit daripada binatang, maka ianya disebut dengan perkataan salakha. Cuma di sini diterjemahkan sebagai berlalu. Fa'idha salakha, maka apabila telah berlalu. Apakah yang telah berlalu? Al-ashhur, bulan-bulan. Syahrun, singular, satu bulan. Ashhur, bulan-bulan. Bulan-bulan manakah yang berlalu? Al-hurum, bulan-bulan haram. Maka al-ashhurul hurum, kalau kita lihat dalam tafsir, mempunyai dua penjelasan yang kita nak kongsikan.
Ada lebih daripada itu, tetapi Al-Ashhurul Hurum di sini terjemahannya bulan-bulan haram. Tetapi maksudnya ada dua. Kita boleh catatkan. Sebahagian para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Ma'ariful Quran, beliau mengambil maksud bulan-bulan haram sebagai 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Maka apabila telah berlalunya bulan-bulan haram. Kenapa? Sebab ayat ini turun pada bulan Zulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin maklumkan kepada Nabi, habis je bulan haram, iaitu ketika ayat ini turun bulan Zulhijjah. Selepas Zulhijjah, Muharram. Bila habis je bulan Muharram, Nabi perlu untuk memerangi golongan-golongan yang mengkhianati perjanjian. Maka ini adalah apa yang disebut dalam tafsir Ma'ariful Quran. Maka bulan haram bermaksud berakhirnya bulan haram, bermaksud berakhirnya bulan Muharram, yang ketika itu adalah Zulhijjah dan Muharram. Pandangan yang kedua, Al-Ashhurul Hurum, yang ini ada dalam tafsir Al-Wasit. Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, adalah kembali kepada ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga, maka Allah menyuruh untuk Nabi memberi peluang selama 4 bulan. Jangan diganggu ataupun diperlakukan apa-apa kepada orang musyrikin. Maka pandangan yang kedua adalah Al-Ashhurul Hurum kembali kepada 4 bulan yang dimaksudkan pada ayat yang ketiga. Maka ayat ini turun pada bulan Zulhijjah. Berarti Zulhijjah, Muharram, Safa dan Rabiul Awal. Maka ini pandangan yang ketiga. Dan hari ini kita akan lebih mengambil pandangan yang pertama. Maksud daripada Al-Ashhurul Hurum adalah bila habis je bulan haram, maka Nabi SAW perlu untuk mengambil tindakan yang tegas kepada orang-orang yang telah mengkhianati perjanjian. Ada dua maksud daripada Al-Ashhurul Hurum tersebut. Maka bila habis je bulan haram, maka apa yang Nabi SAW perlu buat? 4 benda. Faqtulu. Maka Nabi SAW perlu untuk memerangi dan membunuh. Memerangi dan membunuh siapa? Al-musyrikin, orang-orang musyrik. Dekat sini, kalaulah kita baca terjemah sahaja, dekat sini boleh datang masalah. Dan ini yang banyak kali masalah berlaku. Sebab Al-Quran menyebut al-musyrikin, orang-orang musyrik. Dalam keadaan, kalaulah kita lihat pada al-musyrikin, di situ ada alif lam. Ada alif lam. Dan kita tahu dalam bahasa Arab, alif lam ni ada banyak jenis. Ada alif lam isim mausul. Ada alif lam yang memberi maksud istighraq seperti Alhamdulillah. Tetapi alif lam di sini memberi maksud ma'rifah. Al-musyrikin yang khusus. Bukanlah semua. Sebab itu sebahagian orang, apabila dia baca terjemah sahaja, maka dia boleh keliru. Sebab dia nampak pada ayat ini, Allah berfirman, maka bunuhlah al-musyrikin. Bunuh orang yang bukan Islam. Dan itu yang boleh berlaku kepada ekstremis. Dia anggap pada waktu itu, itulah maksud ayat. Dalam keadaan, daripada ayat pertama, setiap hari kita terangkan, kita ambil daripada tafsir Ma'ariful Quran, dan dijelaskan mengikut dalil-dalil yang dibawa oleh penulis. Maka al-musyrikin di sini bukanlah merujuk kepada semua orang musyrik. Tidak. Sebab itu kita nampak Nabi SAW ada berurusan dengan orang musyrik walaupun selepas daripada ayat ini diturunkan. Maka al-musyrikin bukanlah maksud semua orang musyrikin. Apakah maksud alif lam ma'rifah? Ianya memberi maksud golongan musyrikin yang khusus. Golongan orang beriman yang khusus. Itu maksud dia. Seperti mana dalam bahasa Arab, bila kita sebut masjidun, maka ianya umum, masjid. Tapi bila kita sebut je al-masjid, terjemahannya dalam bahasa Inggeris pun dah berubah menjadi the masjid. Masjid yang tertentu, masjid yang khusus, yang perlu diambil maklum daripada orang yang bercakap. Sama juga dalam bahasa Arab. Bila sebut al-musyrikin, maka ianya bukanlah secara umum, tetapi golongan musyrikin yang tertentu. Dan kita dah belajar daripada ayat yang pertama, bahawa pada zaman Nabi SAW
ada 4 jenis golongan musyrikin. Ada 4 jenis orang yang tak beriman. Orang yang tak beriman. Dan bila kita baca keseluruhan 2 muka surat 187 dan 188, kita akan faham. Ini sebab kita baca satu ayat. Maka ada 4 jenis golongan musyrikin pada zaman Nabi. 4 jenis golongan orang yang tak beriman. Golongan yang pertama, kalaulah kita ambil daripada awal ayat, golongan pertama dan golongan kedua Allah dah ceritakan pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Golongan yang pertama adalah orang yang ada perjanjian damai dengan Nabi tetapi tidak disebut tempoh sampai bila. Maka mereka dimaklumkan lepas 4 bulan dah tak ada dah sebarang perjanjian damai dengan mereka. Maka golongan yang pertama ada perjanjian damai dengan Nabi namun tidak ada tempoh. Maka tempoh mereka adalah selama 4 bulan lagi, bermula daripada musim haji ketika Sayyidina Ali maklumkan perkara tersebut. Golongan yang kedua adalah golongan yang langsung tak ada perjanjian damai dengan Nabi SAW. Maka itu pun termasuk dalam ayat 1 hingga ayat 3. Maka 2 golongan ni kita dah selesai baca. Golongan pertama ada perjanjian damai namun tak bertempoh. Golongan yang kedua langsung tak ada sebarang perjanjian. Maka Allah sebut pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, ringkasannya adalah Allah akan batalkan perjanjian dan Allah batalkan perjanjian dengan mereka dan ianya berkuat kuasa selepas daripada 4 bulan. 4 bulan mereka diberi tempoh untuk berfikir sama ada nak beriman dengan Nabi SAW ataupun bagaimana. Maka ini adalah golongan yang pertama dan kedua. Golongan yang ketiga kita dah baca semalam pada ayat yang keempat. Golongan yang ketiga adalah golongan mereka yang ada perjanjian damai dengan Nabi dan ada tempoh. Sebab itu pada ayat yang keempat kita nampak Allah tegaskan ila muddatihim. Mereka ini ada tempoh. Maka sempurnakanlah perjanjian mereka sampai tempoh tersebut. Kerana perjanjian ada, mereka pun menghormati perjanjian. Mereka tak pernah menolong musuh yang menyerang Islam. Maka hormati perjanjian tersebut. Itu kita dah baca pada ayat yang keempat. Ayat yang kelima ini adalah khusus untuk golongan musyrikin, untuk golongan orang tak beriman pada zaman Nabi dan juga pada bila-bila masa yang mereka pernah ada perjanjian tetapi mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka menyerang umat Islam walaupun ada perjanjian tersebut ataupun menolong musuh-musuh Islam. Maka ini adalah untuk mereka. Sebab itu apabila Islam diserang, maka Islam kena mempertahankan. Apabila Islam dikhianati, maka Islam mesti kena ambil tindakan. Maka sebab itu Allah berfirman, فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. Ayat ini turun pada bulan Zulhijjah. Maka bila habis je bulan-bulan haram, habis je Zulhijjah, selepas Zulhijjah datang Muharram, habis je bulan-bulan haram, maka apa yang kamu patut buat wahai Muhammad, firman Allah, orang-orang yang dah langgar perjanjian, walaupun ada perjanjian, mereka tolong musuh-musuh Islam, mereka bahkan memerangi Islam, maka tak boleh berdiam diri, maka perlu bangkit untuk mengambil tindakan balas terhadap mereka. Maka sebab itu Allah berfirman, faqtulul musyrikin, maka bunuhlah orang-orang musyrikin tersebut. Lalu kita kena tambah terjemahan untuk mudah faham. Kita terjemahkan alif lam tersebut dengan perkataan tersebut, faqtulul musyrikin, maka bunuhlah orang-orang musyrikin tersebut, dalam kurungan mereka yang melanggar dan mengkhianati perjanjian. Maka Allah suruh bunuh. Yang kedua, haitsu wajadtumuhum, di mana pun kamu menjumpai mereka, di mana pun. Kalaulah mereka minta buat perjanjian baru, maka jangan. Sebab sekali mereka dah khianat, mereka akan khianat berkali-kali. Kemudian firman Allah, wa khuzuhum, dan tangkaplah mereka. Al-khudhu bermaksud tawan, tangkap mereka. Bunuh ataupun tawan, tangkap mereka. Yang ketiga, wahsuruhum,
wahsuruhum memberi maksud kepung mereka. Kalaulah perlu kepada pengepungan, maka kepunglah mereka. Dan yang keempat, waq'udu, dan duduklah mengintai, ataupun bahasa zaman kita merisik, dan duduklah merisik lahum terhadap keadaan mereka, kulla marsad, di setiap tempat yang sesuai untuk mengintip mereka. Maka Allah suruh mengintip, Allah suruh mengintip, Allah suruh kepung, Allah Subhanahu wa taala suruh tawan, dan Allah suruh untuk bunuh jika ada keperluan, kerana mereka ini adalah golongan yang dah ada perjanjian damai, khianat, tolong musuh Islam, dan ini yang kita nampak berlaku sebelum daripada pembukaan kota Mekah. Nabi dah buat perjanjian damai 10 tahun. Tetapi lepas 2 tahun, mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Maka Al-Quran kata, buatlah 4 benda ini dengan mereka, yang kita akan terangkan nanti insya-Allah. Kita baru baca terjemah. Kemudian firman Allah, adakah Islam ini begitu kejam? Dan kalaulah mereka ini nak menjadi baik, Islam tak beri peluang. Maka Al-Quran berkata tidak. Islam tidaklah kejam. Cuma Islam bertegas kepada orang yang mengambil kesempatan dan mengkhianati perjanjian. Namun kalaulah mereka bertaubat dan ingin untuk masuk Islam, maka segala kesalahan mereka akan dimaafkan. Sebab itu Allah berfirman, fa'in tabu, maka jika mereka bertaubat, wa aqamus salah, dan mereka menjaga mendirikan salat, wa atauz zakah, dan mereka mengeluar dan membayar menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah mereka pada jalan mereka. Maksudnya fakhallu, biarkan, bebaskan mereka. Maka bebaskan mereka. Tak perlu kalau dah masuk Islam tetap nak ambil tindakan ke atas mereka. Tidak. Islam berkata apa yang pada awal ayat, bukanlah kerana Islam nak membunuh sangat. Cumanya Islam nak bertegas kepada orang yang mengambil kesempatan, ataupun Islam nak bertegas kepada orang yang melakukan jenayah perang. Bahasa di zaman kita, jenayah perang ataupun pengkhianat. Cuba kalau kita tengok, kalaulah ada orang mengkhianati negara, contohnya, kalaulah ada sebenarnya rakyat kita yang mengkhianat pada kes Lahad Datuk, apa nak buat? Itu kesalahan besar. Dengan sebab beberapa orang yang berkhianat, contoh, keamanan negara habis bergolak, terkorban orang yang tak bersalah. Maka sebab itu Islam nak tegas. Sebab mereka ni ada perjanjian damai, tapi khianat, tolong musuh. Maka kadang-kadang bila kita kata khianat, takkanlah tak boleh bagi peluang kedua. Takkanlah tak boleh nak berlembah lembut. Maka kalaulah kita nak faham pada zaman kita, contoh, kalaulah ada orang mengkhianati negara, contohnya dia ada perjanjian tapi dia mengkhianati negara dan menyebabkan ada nyawa yang terkorban, ada tanah negara yang tergadai, ada banyak kerosakan yang berlaku, maka adakah tak perlu ambil apa-apa tindakan? Pasti akan ambil tindakan. Maka sebab itu ayat ini, kalau dalam bahasa kita nak faham, ini adalah mereka yang mengkhianati negara contohnya, ataupun mereka yang melakukan jenayah perang. Sebab itu Al-Quran bertegas dengan mereka dengan sangat-sangat tegas. Tapi pada hujung ayat, kalaulah mereka bertaubat, mereka masuk Islam, solat dan zakat, maka Al-Quran akan mengajar kepada kita untuk memaafkan kesalahan tersebut. Walaupun ada orang mungkin kata, dia hanya Islam zahir je. Tak, kalaulah zahirnya buat begini, maka biarlah batin Allah yang menguruskan. Adakah dia benar-benar Islam ataupun munafik. Maka di hujung ayat Allah berfirman, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Allah Maha Pengasih, Rahim. Lalu kita dah selesai terjemah. Cuma lama sedikit diterjemah supaya kita nak faham akan ayat tersebut. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil daripada perkataan فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, maka apabila berlalunya bulan-bulan haram. Kita dah sebut tadi bahawa maksud daripada bulan-bulan haram ada dua. Dan pada hari ini saya nak mengambil maksud yang pertama,
bulan-bulan haram bermaksud adalah bulan yang 4 tersebut. Yang dalam hadis Nabi sebut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan satu bulan yang berasingan Rejab. 4 bulan ini. Maka apabila ayat ini turun pada bulan Zulhijjah, maka walaupun Al-Quran suruh Nabi ambil tindakan dengan segera ke atas penjenayah-penjenayah perang, ke atas pengkhianat kepada perjanjian, Al-Quran suruh ambil tindakan segera, tetapi memandangkan ayat tersebut turun pada bulan Zulhijjah, Al-Quran kata jangan, tunggu selesai dulu bulan Zulhijjah. Cuma pengajaran daripada Al-Ashhurul Hurum. Maka apabila telah berlalunya bulan-bulan haram, apakah pengajaran dia? Pengajaran dia adalah kita boleh belajar betapa mulianya bulan-bulan haram ini. Walaupun Al-Quran suruh untuk ambil tindakan terhadap mereka yang bersalah, tetapi pada bulan haram tak boleh. Hormati bulan haram. Hormati. Dan sebab itu nanti kita akan baca pada ayat yang ke-36 surah At-Taubah, kita akan baca tentang bulan-bulan haram tersebut, di mana Allah mengingatkan dosa pada bulan haram adalah lebih besar daripada dosa pada bulan yang lain. Dosa itu sendiri dah besar, mendatangkan kemurkaan Allah. Tetapi kalaulah dibuat pada bulan haram, maka ianya adalah lebih besar mudarat berbanding daripada selainnya. Maka pengajaran yang pertama, kita belajar betapa Al-Quran mengajarkan kepada kita kemuliaan, keagungan bulan-bulan haram yang 4. Cuma zaman kita, kadang-kala kita dah tak ambil berat. Daripada zaman sebelum Islam dan pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, bulan-bulan haram diambil berat. Tak melakukan dosa dan maksiat. Walaupun sebenarnya kita dituntut tak melakukan dosa dan maksiat sepanjang tahun, tapi lagi-lagi pada bulan haram. Maka pengajaran yang pertama menunjukkan kepada kita kemuliaan bulan-bulan haram. Dan kita sekarang berada pada bulan haram, iaitu pada bulan Rejab. Pengajaran yang kedua yang kita belajar bermula daripada faqtulul musyrikin sampailah kepada tempat waqaf. Waq'udu lahum kulla marsad. Waq'udu lahum kulla marsad. Maka pada bahagian ini Allah menyebut tentang 4 tindakan yang boleh dibuat ataupun yang perlu dibuat. Apakah 4 tindakan tersebut? Yang pertama, faqtulu, bunuh jika perlu. Yang kedua, wakhuzuhum, jadikan tawanan jika perlu. Yang ketiga, wahsuruhum, kepung jika perlu. Dan yang keempat, waq'udu lahum kulla marsad, merisik ataupun membuat risikan jika perlu. Maka pada ayat ini kata para ulama, wal mutadabbiru li hadhil ayatil karimah, dalam tafsir Al-Wasit, orang yang benar-benar memerhatikan ayat ini akan nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 cara untuk memerangi musuh yang mengkhianati perjanjian, yang telah melakukan jenayah perang. 4 cara. Maka tawan jika perlu, bunuh jika perlu, kepung jika perlu, waq'udu, dan lakukan risikan jika perlu. Dan zaman kita, antara kelemahan umat Islam adalah pada bahagian risikan, bahagian perisikan, yang mana tak banyak umat Islam mempunyai kekuatan dalam merisik akan musuh-musuhnya dan lain-lain. Waq'udu lahum kulla marsad, memberi maksud risikan. Ada juga yang menterjemahkan waq'udu lahum kulla marsad, mengganggu musuh pada laluan-laluan mereka. Mengganggu musuh pada laluan-laluan mereka. Menguasai laluan-laluan yang diguna pakai oleh musuh. Dan ini pun kita nampak adalah perkara yang banyak dibuat oleh oleh negara China contohnya. Yang mana sebelum ni dibuat oleh negara barat. Mereka menguasai laluan laut, menguasai laluan darat. Contohnya, mereka menguasai banyak airport, terutamanya di negara-negara yang miskin, yang tidak ada dana untuk membuat. Maka menguasai laluan
juga adalah antara yang menterjemahkan ayat ini. Maka ada yang menterjemahkan waq'udu lahum kulla marsad dengan perisikan, perlu kuat dalam perisikan. Dan Nabi SAW, kalau kita belajar sirah, Nabi SAW memang ada sahabat-sahabat yang Nabi hantar untuk merisik kekuatan musuh, maklumat musuh dan juga perkara tentang musuh. Dan terjemah yang kedua adalah waq'udu lahum kulla marsad, menguasai laluan-laluan yang digunakan oleh musuh. Dan sebab itu kita nampak zaman kita berebut-rebut negara untuk menguasai laluan penting, sama ada laluan lautan ataupun laluan udara ataupun laluan daratan, airport-airport dan lain-lain. Maka ini adalah Al-Quran sebut kepada Nabi SAW. Maka pengajaran yang kedua daripada bahagian ini, kata para ulama, adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada Nabi SAW dan umat baginda 4 cara penting dalam menghadapi musuh. Dan 4 perkara ini perlu untuk kita gunakan dalam untuk menghadapi musuh yang melakukan jenayah perang dan musuh yang mengkhianati perjanjian. Perlu. Maka sebab itu Al-Quran bertegas, sebab kesalahan mereka adalah sangat-sangat besar. Maka itulah 4 tadi. Bunuh, tapi bukanlah semua orang tak Islam. Al-A'yadzubillah. Jangan salah faham. Kita dah terangkan al-musyrikin tersebut memberi maksud golongan khusus kerana mereka telah melanggar perjanjian, mereka telah melakukan jenayah perang, mereka telah menolong musuh yang menyerang Islam. Sebab itu mereka punya kesalahan adalah besar dan tindakan yang diambil ke atas mereka adalah berat. Ahlan-ahlan, terima kasih kepada yang beri gift, terima kasih banyak-banyak. Nur Aini, kemudian banyak lagi tadi. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Saya minta maaf jika ada terjemahan, ada komen-komen yang saya terlepas pandang. Terima kasih Zaini Wahid dan juga Ana Mastura serta sahabat-sahabat yang lain. Maka itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat daripada ayat ini adalah, maka daripada fa'in tabu sampailah kepada fakhallu sabilahum. Al-Quran nak menerangkan bahawa apa yang Al-Quran buat dengan 4 tindak balas tadi, membunuh, menawan, mengepung ataupun merisik, Al-Quran membuat perkara tersebut bukanlah kerana Al-Quran benci golongan musyrikin tadi ataupun Al-Quran menanamkan kebencian. Itu salah faham. Orang yang kadang-kala dia baca daripada terjemahan tanpa dia melihat dengan pandangan tadabbur, dengan pandangan penghayatan ataupun daripada penerangan tafsir, maka kadang-kala diingat Al-Quran ini menyebarkan kebencian. Padahal dalam ayat yang sama, Al-Quran menafikan perkara tersebut. Ayat yang sama. Sebab itu dalam ayat yang sama, tapi kadang-kala orang tak baca, dia baru baca awal ayat, dia dah kata, ish, Al-Quran ni kejam betul, al-'iyadzubillah. Padahal kita yang salah faham, maka kita menyalahkan kalamullah. Dalam keadaan al-musyrikin tadi pun kita dah salah faham secara umum. Dalam bahasa Arab, ianya tidak memberi terjemahan secara umum. Tapi pada hujung ayat Allah dah tegaskan, dan ini merupakan pengajaran yang ketiga, bahawa Al-Quran menyuruh untuk melakukan ini bukanlah kerana kebencian, bukanlah kerana benci, tak suka kepada mereka yang tidak Islam, tidak. Tetapi Al-Quran tegaskan bahawa tindakan keras ini diambil kerana kesombongan mereka, kerana kesalahan mereka yang besar dan juga kerana pengkhianatan mereka. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, maka perkara ini berlaku kerana mereka terus-menerus fi tughyanihim, di dalam kesombongan mereka, wa adawatihim, mereka memusuhi Nabi walaupun secara zahirnya dah ada perjanjian, wantihakihim lihududillah, dan mereka melakukan kesalahan yang besar dalam mengkhianati perjanjian. Maka sebab itu tindakan dia tegas. Maka sebab itu kita lihat pada hujung ayat firman Allah, fa in tabu, kalaulah mereka bertaubat, mereka solat, mereka zakat, fa khallu sabilahum, maka bebaskan mereka.
Tak ada hukuman pun. Tak ada kalaulah mereka dah masuk Islam, tetap kena hukum. Tak ada. Zero. Dimaafkan. Walaupun perbuatan mereka itu sangat teruk, sangat dahsyat. Tapi bila mereka dah bertaubat, dah masuk Islam, dah solat dan zakat, maka kesalahan mereka dimaafkan. Itu adalah ajaran Islam. Pemaafnya, Islam mengajar kepada umatnya. Pemaafnya. Kalaulah kita tengok selain daripada Islam, bagaimana collective punishment yang mereka buat. Tetapi mereka menimbulkan persepsi umat Islamlah yang kejam, al-a'yadzubillah. Umat Islamlah yang pengganas, al-a'yadzubillah. Dan malangnya umat Islam yang tak mengkaji Al-Quran membeli ataupun mempercayai agenda, idea dan persepsi yang dijual tersebut. Yang melakukan collective punishment adalah sebahagian daripada orang bukan Islam. Yang dipercayai sebagai yang ganas, yang penuh dengan sebagainya, maka adalah orang Islam. Dalam keadaan umat Islam pun percaya. Dan umat Islam tak mengambil peluang untuk mempelajari kitab suci Al-Quran sendiri. Sebab mereka bila baca ni boleh jadi salah faham dalam keadaan tak menghayati. Maka apabila, kalau kita baca awal ayat, maka apabila berlalunya bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang musyrikin. Kalaulah dihilangkan perkataan alif lam tersebut, maka bunuhlah orang musyrikin di mana pun kamu menjumpai mereka. Kan? Dia punya bunyi itu macam seolah-olah Islam suruh buat begitu. Dalam keadaan terjemah itu perlu untuk difahami daripada situasi ayat sebelum, selepas, waktu penurunan, sababun nuzul dan sebagainya. Maka pengajaran yang ketiga, Islam tak mengajar kebencian. Tindakan tegas diambil kerana kesalahan mereka besar. Namun Islam tak membenci mereka. Kalaulah mereka bertaubat dan masuk Islam, maka mereka akan dibebaskan daripada sebarang hukuman. Maka itu pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat yang kita boleh dapat, pada hujung ayat ini, Al-Quran menyebut 3 perkara sebagai tanda seseorang yang bukan Islam itu dikira sebagai bertaubat. 3 perkara. Sebab itu kita nampak pengajaran yang keempat, daripada seorang musuh untuk kita nilai yang dia benar-benar bertaubat daripada kesalahan dia, dia mestilah menjaga 3 benda yang disebut pada ayat ini. Yang pertama bertaubat, yang kedua dia benar-benar menjaga solat, aqamus solah, dan yang ketiga dia menjaga zakatnya. Bila dia melakukan ketiga-tiga ini, maka itu adalah satu tanda yang dia benar-benar bertaubat daripada kesalahan yang dilakukan. Sebab itu bila kita baca dalam sirah, apabila ada orang yang baru masuk Islam tak nak bayar zakat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu perangi mereka. Sebab bila mereka buang salah satu daripada apa yang disebut pada ayat ini, dan salah satu daripada rukun Islam, maka menunjukkan mereka sebenarnya keluar daripada Islam. Maka sebab itu disebut 3 benda ini. Tabu, bertaubat, aqamus solah, menjaga solat, dan juga menunaikan zakat. Maka bila mereka buat 3 ini, maka barulah ketika itu dihukumkan ataupun dinilaikan yang mereka ini benar-benar memang ingin untuk bertaubat. Dan baki apa yang ada dalam hati mereka, kalaulah mereka masih ada sembunyikan permusuhan, itu adalah di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengajaran yang kelima, Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk memaafkan jika musuh bertaubat dan masuk Islam. Sebab itu Allah berfirman pada hujung ayat, Innallaha ghafur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Mudah-mudahan adanya manfaat insya-Allah dalam tempoh lebih kurang 40 minit perkongsian kita. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan serta kekurangan ilmu daripada pihak saya. Terima kasih kepada semua. Esok kita sambung lagi pada ayat yang ke-6 daripada surah yang ke-9. Kalaulah rasa bermanfaat, jemput bersama setiap pagi jam 8.30 pagi
kecualilah jika saya ada sebarang keperluan ataupun keuzuran, selalunya saya akan maklumkan awal di Facebook insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran siri yang ke-694 esok. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang beri gift, yang bantu share, yang komen, yang tag rakan-rakan. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Jumpa lagi insya-Allah.